ini bagi subjek perniagaan tingkatan 4. Okey, untuk topik kali ini kita akan sentuh topik yang baru iaitu topik yang keempat, di mana dalam topik ini akan membincangkan bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, untuk topik ni kita ada beberapa objektif yang kita nak achieve. Okey, yang pertama kita akan lihat berkenaan dengan struktur organisasi. Apakah itu struktur organisasi? Dan yang kedua kita akan lihat 6 daripada 11 tujuan setiap bahagian fungsian. Kalau kita lihat untuk topik ni dia agak panjang juga sebab dia nak ceritakan bagaimana setiap bahagian fungsian itu berperanan dan apakah tujuan dia dan peranan dia dalam sebuah organisasi perniagaan. Okey, untuk topik ni sebenarnya dia ada kesinambungan daripada topik yang sebelum ni. Kalau kita tengok masa topik yang sebelum ni dia dah bincang bagaimana kita nak menghasilkan sebuah misi, visi dan objektif dalam perniagaan. Okey, untuk kita nak achieve kepada objektif, misi dan visi tadi tu, maka pelaksanaan dia perlu ada lah kan. So untuk bab ini dia lebih kepada pelaksanaan. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menjalankan segala apa yang telah dirancangkan untuk mencapai kepada objektif tersebut. Okey, untuk kali ini first kali apa yang kita nak sentuh adalah struktur organisasi. Okey, struktur organisasi ni adalah satu yang merupakan susunan dan juga hubungan setiap bahagian fungsian dalam sebuah perniagaan untuk mencapai kita punya visi, misi dan objektif. Okey, biasanya struktur organisasi ni dihasilkan bertujuan untuk supaya setiap anggota dalam kita punya bahagian fungsian ni mengetahui dengan jelaslah tanggungjawab, kedudukan dia dan juga spesifikasi tugas dia, job scope dia lah. Okey, biasanya struktur organisasi ni kita akan describe dia melalui carta organisasi. Okey, carta organisasi ni adalah satu yang perkara yang tidak asing kan. Kita memang ada carta organisasi dalam kelas dan sebagainya. Dalam perniagaan juga kita akan menggunakan carta organisasi untuk menggambarkan kita punya struktur organisasi itu dan juga tanggungjawab bagi setiap orang yang berada di dalam kita punya carta organisasi. Okey, dalam carta organisasi kita ni kita kena ada ketua eksekutif dia lah. Mengikutlah kesesuaian apa yang kita nak labelkan dia kepada tu. Tapi yang paling penting dia ada 3 layer. Yang pertama bahagian atasan, bahagian pertengahan dan juga bahagian bawahan. Dekat sini ada 3 klasifikasi. Kalau contohnya dekat sini kita ada ketua eksekutif. Lepas tu kita ada layer kedua pengurus pemasaran ke, pengurus pengeluaran ke, pengurus keuangan ke, bergantung ikut kesesuaian lah. Kemudian kita ada penyelia, penyelia jualan ke, penyelia kilang, penyelia akaun. So dekat sini kita tengok ada 3 layer. So sebelum kita nak pergi ke lebih lanjut, kita akan lihat untuk pembinaan kita punya carta organisasi ni dia ada beberapa aspek yang kena tahu terlebih dahulu untuk kita binakan carta organisasi yang terbaiklah dalam organisasi kita dan kita nampak dia punya flow tu dengan baik dan kita tahu apa tujuan dia kita nak bina kita punya carta organisasi. Okay, aspek yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah pembahagian kerja. Okey, kat sini penganggahan tugas, tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam perniagaan mesti clear lah kat sini. Kalau kata sebagai ketua eksekutif, apakah tugas dia? Kalau sebagai pengurus kilang, apakah tugas dia? Kalau penyelia kilang, apakah tugas dia? Kat situ pembahagian tugas dapat diberikan dengan jelas mengikut tanggungjawab yang dia perlu buat. Okey, yang kedua, mesti ada hubungan antara ketua dengan pekerja. Dekat sini ketua ni dengan pekerja dia menunjukkan bahawa ketua mempunyai kuasa untuk mengarahkan pekerja ni untuk melakukan apa-apa saja tugas dia yang mengikut job scope dia tu. Maksudnya pekerja dia kena ikutlah arahan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Dan kemudian dia melaporkanlah apakah sahaja maklumat berkenaan pekerjaan tu kepada ketua dia supaya dia tahu proses dan progres kerja-kerja yang kita dah hasilkan. Kemudian jenis tugasan. Jenis tugasan itu berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh ketua dan tugas itu dijalankan bergantung kepada jawatan-jawatan yang telah kita tetapkan. Dan yang terakhir adalah hierarki pengurusan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, dalam carta organisasi kita mesti kena ada 3 layer pengurusan. Yang pertama peringkat atasan, pertengahan dan juga peringkat bawahan. So kalau kata dalam hierarki ni masing-masing dia kena tahulah tugas-tugas dia dan tanggungjawab dia untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan bagi mencapai kepada visi, misi dan objektif
perniagaan yang kita laksanakan tu. Okey, ini adalah apa yang kita sebut sebagai struktur organisasi lah. Untuk memulakan perniagaan, mesti kena ada struktur organisasi supaya kita jelas apakah tanggungjawab, tugasan yang kita perlu buat dalam aktiviti organisasi kita tu, dan untuk mencapai kepada misi dan visi yang kita dah tetapkan sebelum ni. Okey. Yang seterusnya kita akan lihat berkenaan topik kita yang kedua ni, iaitu berkenaan dengan tujuan setiap bahagian fungsian. Setiap bahagian fungsian ni, kita kan ada bahagian fungsian untuk makluman pelajar. Dalam bahagian fungsian ini kita ada 11 bahagian fungsian yang pelajar kena tahu. Tapi untuk hari ini saya hanya fokus pada 6 sahaja daripada 11 tu. Untuk bahagian fungsian ini pelajar kena tahu tujuan terlebih dahulu. Kenapa pentingnya kena ada bahagian fungsian dalam sebuah organisasi? Okey, yang pertama tujuan kita nak menghasilkan bahagian fungsian dalam perniagaan kita untuk penumpuan bagi bidang tugasan yang diberikan sahaja. Maksudnya, seseorang yang dilantik tu dia dah ada job scope dia. Dia tak perlu lagi nak pergi ambil kerja orang lain untuk dia selesaikan dalam organisasi tu. Maksudnya kita ada perkhususan dekat situ lah. Kalau kata awak bekerja dalam bidang akaun, so awak hanya fokus pada akaun syarikat sahaja. Kalau awak bahagian promosi jualan, so awak fokuslah kepada promosi jualan kita supaya jualan kita dapat ditingkatkan. Itu kita sebut sebagai penumpuan ataupun pengkhususan dalam bidang yang kita ditugaskan sahaja. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Okey, bila kita dah buat kerja accounting tu dalam tempoh masa dia akan panjang, maka kemahiran kita akan ditingkatkan lah. Maksudnya kita akan buat kerja yang sama, kita akan mahir lah. Okay, yang seterusnya dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujud sistem perkongsian sumber. Kita tahu tadi kita buat kerja yang sama kan. So kita akan menjimatkan kos lah. Kita menggunakan sistem yang sama. Siapa-siapa pun boleh akses sistem yang sama sebab kita punya kerja adalah based on itu je. Kemudian mudah untuk melatih pekerja baru kerana bidang perusahaan sama. Siapa-siapa sahaja dalam bidang accounting contohnya, sekiranya ada orang yang nak quit, kita dapat pekerja baru, so mudah untuk kita latih. Kita tahu dah step-step apa yang kita nak buat dalam pengurusan kita punya keuangan syarikat. Contohnya itu tujuan bahagian fungsian. Ada 4 tujuan sebelum kita nak tubuhkan bahagian fungsian di dalam kita punya perniagaan. Okay, basically kita kena tahu ada 11 bahagian fungsian yang perlu ada dalam sebuah perniagaan. Tetapi biasanya untuk perniagaan kecil-kecilan seperti milikkan tunggal ni, dia tidaklah perlu mengadakan ke-11-11 tu. Dia mengikutlah kesesuaian kepada perniagaan dia. Tapi kalau perniagaan tu besar yang memerlukan kepada 11 bahagian fungsian ini. So kalau untuk pelaksanaan perniagaan tu kita kena identify dululah bagaimana dan apa keperluan dia. Tapi untuk pelajar dekat sini kena tahu ada 11 bahagian fungsian yang kena ada dalam sebuah perniagaan. Okey, dekat sini untuk hari ini, untuk part yang pertama ni kita akan sentuh 6 bahagian fungsian. Yang pertama bahagian fungsian pentadbiran, kedua pengurusan sumber manusia, ketiga keuangan, yang keempat teknologi maklumat dan komunikasi, yang kelima penyelidikan dan pembangunan, dan yang keenam adalah pembelian. So ada 6 bahagian fungsi yang kita akan lihat. 2 perkara iaitu tujuan dan juga peranan kita nak tubuhkan bahagian fungsian ini. Okay, yang pertama kita lihat berkenaan dengan bahagian fungsian pentadbiran. Okay, tujuan kenapa kena ada bahagian pentadbiran ini di dalam sebuah perniagaan kita adalah untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti ini berjalan dengan lancar. Okay, yang kedua adalah berperanan untuk apa yang kita akan lihat yang kedua adalah peranan dia. Peranan di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, dia nak memastikan dalam urusan mengurus, menyimpan, merekod, menyediakan dokumen, membuat program seperti mesyuarat, semua itu adalah peranan dia. Di dalam syarikat untuk menyimpan apa semua tu bahagian pentadbiran yang akan lakukan. So bahagian-bahagian lain tak perlu mengambil ataupun mengambil beratlah tentang tu, sebabnya dia ada bahagian yang khusus yang untuk melaksanakan tanggungjawab ini yang kita sebut sebagai bahagian fungsian pentadbiran. Okey, yang kedua kita ada bahagian pengurusan sumber manusia. Okay, bahagian ni sangat penting lah kerana dalam perniagaan kita tu kita ada orang yang akan merancang dan ada orang yang akan melaksanakan operasi organisasi ataupun perniagaan kita ni. So untuk bahagian fungsian pengurusan sumber manusia ni, tujuan kita kena ada dalam kita punya perniagaan adalah untuk membantu peniaga berjalan dengan lancar supaya mempunyai staf yang berpengalaman. Okay, memastikan keperluan sumber mencukupi, membangunkan sumber manusia bagi kekal berdaya saing dan
yang berkemahiran pekerja dapat ditingkatkan, memastikan kerja ni kekal dalam organisasi. Itu sangat penting antara perkara-perkara ni yang perlu diambil berat oleh pengurusan sumber manusia. Okey, peranan pengurusan sumber manusia ni kita tengok dekat sini ada 4. Dialah yang akan merancang sumber manusia. Merancang sumber manusia di sini, dia akan mengambil pekerja, dialah yang akan bertanggungjawab mengambil pekerja, membuat polisi berkenaan dengan pembangunan kerjaya pekerja, membentuk sistem pertukaran, kenaikan pangkat, sistem tindakan disiplin. Itu peranan dia yang pertama. Yang kedua adalah latihan dan pembangunan, di mana dia akan melaksanakan program induksi dan program latihan kemahiran untuk pekerja baru dan juga pekerja sedia ada. Pembangunan pekerja melibatkan proses meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugasan. Yang ketiga, peranan dia adalah perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Menyediakan pelbagai kemudahan kepada pekerja ni dalam bentuk cuti, pengangkutan, rekreasi, kemudahan kaunseling dan sebagainya apa sahaja yang diperlukan oleh pekerja dalam kita punya organisasi. Dan yang terakhir, peranan dia adalah perhubungan industri, di mana pekerja melalui kesatuan pekerja ini menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kemudahan yang disediakan oleh pihak majikan. Dia ada yang laluan untuk pekerja-pekerja membuat aduan dan sebagainya bantu menyelesaikan sebarang pertikaian semasa proses perundingan yang sedia dijalankan. Ini adalah perhubungan industri yang mana yang perlu dilaksanakan oleh pengurusan sumber manusia di bahagian fungsian kita yang kedua. Ini sangat penting untuk pelaksanaan ini, untuk menentukan berapa bilangan pekerja yang dia nak untuk syarikat, berapa ramai dia nak. Itu penting antara bahagian fungsian yang ada kat sini sistem penggajian kita, apa semua tu ditentukan oleh bahagian pengurusan sumber manusia. Okey, yang ketiga kita ada bahagian fungsian keuangan. Okey, keuangan ni tujuan dia adalah memastikan sumber keuangan terhad, diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan boleh menjana keuntungan, memastikan sumber keuangan boleh menampung segala perbelanjaan yang ada di dalam organisasi itu, memastikan sumber keuangan mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan. Okey, ini adalah tujuan dia. Untuk peranan dia pula, dialah orang yang akan merancang keuangan. Kemudian dialah juga yang akan mengagihkan keuangan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan dan juga mengawal keuangan setiap bahagian. Biasanya orang yang terlibat dalam bahagian fungsian keuangan ni, kita akan ada accountant kat situ, kita ada pegawai keuangan, kita ada pegawai kredit dan juga staf keuangan. So ini adalah antara tonggak utama untuk memastikan operasi perniagaan itu boleh berjalan atau tidak bergantung dengan keuangan atau sumber keuangan yang ada dalam organisasi ni. Ini bahagian yang agak penting juga. So yang keempat, bahagian fungsian ICT ataupun teknologi maklumat dan juga komunikasi. Kalau kita tengok sini, tujuan dia kenapa kena ada dalam satu organisasi, dia adalah berperanan untuk memastikan organisasi kita lebih efektif dan efisien, memudahkan komunikasi dalam internet dan intranet, menyimpan maklumat data perniagaan. Biasanya peranan dia adalah untuk mengekalkan keselamatan sistem teknologi yang kita guna pakai itu, memastikan pengguna yang dibenarkan sahaja masuk. Maksudnya staff sahaja yang boleh masuk ataupun akses kepada sistem yang telah mereka bina ni, mensyorkan sistem ataupun perisian terkini kepada organisasi untuk menambah baik kita punya progres syarikat, membantu pengguna yang berhadapan dengan masalah komputer. Maksudnya kalau kata staff-staff yang technician, staff-staff yang nak menggunakan untuk promosi ke bagainya tu ada masalah dalam penggunaan komputer, maka bahagian fungsian ni yang akan membantu. Okey, ini adalah bahagian fungsian ICT. Yang kelima, kita ada bahagian fungsian R&D. Okey, tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan pemasaran produk. Okey, peranan dia untuk merancang aktiviti pembangunan produk baharu dan menambah baik produk yang sedia ada, menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, seperti yang mana kita tahu dalam pasaran kita ni, kita akan banyak persaingan kompetitor kan. So untuk memastikan kita ni boleh kekal dalam pasaran, R&D ni adalah antara perkara yang penting untuk kita nak tengok ataupun nak menambah baik kualiti kita punya produk, nak ada inovasi terhadap produk kita, maka bahagian R&D ni perlu membuat
penyelidikan dan juga pembangunan bagi organisasi dia supaya dia mampu untuk berdaya saing dalam pasaran. Bahagian ni sangat penting. Biasanya syarikat besar-besar wajib ada bahagian R&D ni. Tapi kalau milikkan tunggal ni, kita tak perlulah ada satu jabatan untuk R&D ni, tapi pemilik tu dia boleh tengok sendiri environment dia, siapa kompetitor dia, apa perlu penambahbaikan dan sebagainya. Tapi peranan tu kena ada bahagian pentadbiran lah kalau kata milikkan tunggal. Kalau kata perniagaan besar, dia mesti kena ada jabatan spesifik yang menguruskan bahagian R&D ini. Dan yang terakhir, kita tengok bahagian fungsian pembelian, yang mana pembelian ni bertujuan untuk mengawal pembelian kuantiti bahan mentah. Okey, kalau kita tahu dalam perniagaan kita, contohnya kita ni adalah sebuah kilang yang menghasilkan kasut. So, untuk menghasilkan kasut tu, dia memerlukan bahan-bahan mentah. Jadi, bahagian fungsian pembelian ni adalah orang yang perlu mengawal, jabatan yang perlu mengawal pembelian kuantiti tu supaya tidak membazir, dapat digunakan secara efisien dan menghasilkan keuntungan. So, ini peranan dia adalah menghasilkan barang dan perkhidmatan, memenuhi kehendak dan keperluan, menekankan input kepada output. Dekat sini, bahagian pembelian ni, biasanya dia ada dia punya tanggungjawab, di mana tata cara pembelian tu kan dia kena kenal pasti siapakah pembekal kepada bahan mentah yang nak diguna pakai dalam organisasi dia. Kemudian dia kena tahu berapa harga bagi setiap barang tu, dia kena compare kan harga-harga pembekal-pembekal yang digunakan tu. Kemudian dia boleh buat pembelian. So, segala aktiviti pembelian, kuantiti, berapa banyak nak beli, apa semua tu dikontrol oleh bahagian pembelian ni. Supaya tidak berlaku pembaziran. Untuk tu dia akan guna pakai bahan mentah yang mencukupi dan tidak akan ada stok yang tak mencukupi dan sebagainya. Dia yang akan kontrol dan memastikan operasi perniagaan ni boleh berjalan dengan lancar. So, dekat sini kita dah lihat ada 6 bahagian fungsian yang kita lihat untuk kali ini. Untuk part yang seterusnya kita akan sambung, ada lagi 5 bahagian fungsian. So, setakat ni saya harap pelajar boleh kenal pasti semua bahagian fungsian yang telah dibincangkan, melihat peranan dia dan tujuan penubuhan bagi setiap bahagian fungsian ini. Pelajar dapat bezakan dan lihatkan apakah tanggungjawab perlu dilaksanakan. So, untuk hari ini kita cuma cerita berkenaan dengan struktur organisasi dan 6 bahagian fungsian yang terdapat dalam sebuah organisasi. Bagi matlamat ni adalah untuk mencapai kepada misi dan visi dan objektif yang telah dirancang oleh seorang peniaga untuk mencapai keuntungan itulah kan. So, sekian, terima kasih kepada yang sudi menonton saya punya video. Terima kasih banyak-banyak. Sekiranya terdapat kesalahan maklumat ataupun kekurangan daripada saya, mohon untuk membuat penambahbaikan, komen dekat saya punya video ni. So, sekian, terima kasih juga kerana telah subscribe dan juga like dan share saya punya video. Bye. Assalamualaikum.